Salam sejahtera, dipetik daripada Harapan Daily. Ini adalah tulisan Norman Rizwan, strategi Malakat Mall guna kempen BMF punca tiada sambutan. 2 tahun dulu saya ada menulis mengenai Malakat Mall. Saya beritahu strategi BMF, Buy Muslim First, akan makan diri. Jangan sesekali memainkan sentimen kaum dalam perniagaan. Tapi teguran saya dianggap sepi dan mereka pertahankan, kata Rizwan. Bab pemasaran atau strategi pemasaran kena belajar dengan bangsa Cina, katanya. Akhirnya, bila perniagaan tutup, orang Melayu mulalah meletakkan kesalahan kepada orang bukan Melayu. Bagi saya, kata Rizwan, berita penutupan Malakat Mall bukan untuk kita bertepuk tangan, tapi suatu yang perlu dipelajari. Antara kesilapan Malakat Mall ialah nombor 1, kempen BMF, iaitu Buy Muslim First. Nombor 2, peniaga Cina tidak mahu masuk berniaga sebab BMF. Nombor 3, pelanggan Melayu yang anti-resis tidak mahu hadir. Nombor 4, pelanggan bangsa lain merasakan mall ini untuk bangsa Melayu. Nombor 5, ruang solat di lobi pusat beli belah secara terbuka tidak sesuai, kata Rizwan. Sedangkan negara-negara Arab pun ada disediakan bilik solat atau surau. Tak salah untuk solat di surau pusat beli belah. Lebih afdal tidak mengganggu urusan orang lain yang mungkin sudah jamal, kata beliau. Nombor 6, lokasi tidak sesuai kerana penduduk Cyberjaya berbilang bangsa. Sepatutnya dibuka di Shah Alam, kata Rizwan. Nombor 7, pengurusan lemah kerana gagal menarik peniaga-peniaga Melayu masuk ke sana. Nombor 8, dikabarkan pula harga barang dapur di Malakat Mall agak mahal berbanding pasar raya lain. Lihat jenama-jenama besar, antaranya seperti KFC, Speedmart, Maidin, dan lain-lain. Mereka tidak berkempen atas nama kaum. Mereka jual untuk semua kaum. Sebab kata Rizwan, sebab pada zaman Nabi dulu pun tak pernah dianjurkan BMF. Saudara, pendedahan ini agak menarik secara pribadi kepada saya kerana selama ini kita sangka strategi Malakat Mall itu Malakat Mall ditutup itu karena beberapa kelemahan yang lain. Tetapi nampaknya apabila Norman Rizwan memberikan pendedahan ini, barulah kita sedar dan perlu muhasabah diri. Jangan marah-marah apabila ada orang mendedahkan kesilapan kita. Kita patut mengambil iktibar, mengambil pengajaran dan cuba ubah. Jangan dibuat lagi. Biarkan sejarah sudah berlalu, ubah supaya ianya boleh diperbaiki. Kata Norman Rizwan, strategi Malakat Mall guna kempen BMF punca tiada sambutan. Akhirnya, Malakat Mall makan diri dan akhirnya sepi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Akhirnya, tindakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rempia makan diri beliau. Sekarang ini beliau dah mula menggelupur, dah mula panik dengan apa yang bakal beliau hadapi, yaitu denda 100 juta ringgit. Kehilangan kerusi itu mungkin tidak ditakuti sangat oleh beliau kerana mereka kata boleh backdated dan sebagainya. Mereka kata mereka dah masukkan dia sebelum Akta Anti Lompat Parti di Melaka dikuatkuasakan. Tak apalah kalau mereka menang tentang backdated itu, tak apalah. Tapi satu perkara yang beliau sah kompo makan kalah kerana
beliau telah menandatangani akur janji di dalam UMNO ketika beliau dicalonkan sebagai calon dalam pilihan raya yang lepas. Beliau sendiri ya tanda tangan setuju dengan peraturan itu. Kalau dia lompat parti atau kalau dia menentang kepimpinan pusat dalam bentuk sokongan kepada mana-mana pihak yang tidak sama dengan kepimpinan pusat, beliau sanggup didenda 100 juta ringgit. Mungkin pada waktu beliau menandatangan akur janji itu, mungkin beliau ketawa-ketawa. Beliau mungkin yakin beliau tidak akan langgar. Mungkin pada waktu itu beliau yakin undang-undang itu akan terkena pada orang lain dan tiada kaitan dengan dia. Tapi akhirnya kerana dia lupa bahawa dia sudah menandatangani akur janji itu, maka kini dia mula menggelupur. Dia mula tak tahu nak buat apa lagi. Paniklah kan. Nak mahu masuk UMNO semula, sudah dia umum masuk PAS. Bukan dia umum. Taqiyuddin yang umum, dia sudah menyertai PAS sejak Jun tahun lalu. Jadi waktu itu kalau betul dia dah pindah, tak apalah, itu kita lupakan ajalah. Paling-paling pun hilang saja satu kerusi kan, yang tak akan membawa apa-apa makna di Dewan Undangan Negeri Melaka. Tapi yang kena pasti yang akan beliau hadapi ialah denda 100 juta. Rupa-rupanya alasan yang diberikan oleh Adun Rembia untuk lompat parti, beliau kata berkait dengan peruntukan. Ini jawab balas daripada Ketua Menteri Melaka yang mengetuai barisan kepimpinan UMNO di Melaka. Kata Abdul Rauf, peruntukan Jailani ditarik kerana sudah tak sehaluan dengan kerajaan. Ketua Menteri Melaka Abdul Rauf Yusuf mengakui kerajaan menggantung peruntukan terhadap Adun Rembia. Muhammad Jailani Khamis selepas tindak tanduknya yang tidak lagi sehaluan dengan kerajaan. Ini sepatutnya Jailani sudah tahu, Muhammad Jailani sudah tahu. Kalau dia tidak lagi bersama dengan kerajaan, peruntukan kawasannya memang akan digantung. Memang itu dah dia sedar. Tapi kerana tindakan terburu-buru beliau itu, maka tindakannya itu akhirnya makan diri. Bila Jailani kata dia pindah PAS kerana nak sama-sama susah dengan PAS dan bukan tentang peruntukan, memang betul lah. Bukan sebab peruntukan, tapi kerana dia tak dapat lagi peruntukan. Nah, samalah tu kan. Buat apa lagi bersama kerajaan kalau tak ada peruntukan, katanya. Tak apalah. Masalahnya nanti dia akan dicalonkan lagi kah dalam pertandingan akan datang. Kenapa dah mula menghidu? Dia ini pindah daripada PKR, pindah lagi kepada UMNO, pindah lagi kepada PAS. Silap-silap hari bulan, dia akan pindah lagi dan pindah lagi. Jadi persoalannya, adakah dia akan dicalonkan lagi? Katanya lagi, kata Ketua Menteri Melaka ini, katanya perkara itu termaktub dalam akur janji sebagai wakil rakyat kerajaan dan amaran terlebih dulu telah pun diberikan kepadanya. Jadi kalau anda dengar seakan-akan ini adalah kesalahan kerajaan, ini seakan-akan menganiayai beliau, itu adalah pembohongan. Rupa-rupanya dia sudah tahu semasa dia menandatangani akur janji itu, dia dah tahu bahawa kalau dia langgar peraturan lompat parti ini, beliau akan dikenakan tindakan antaranya 100 juta ringgit dan ditarik peruntukan. Dia sudah tahu pun, amaran itu dah diberitahu pun. Tapi baru sekarang akhirnya tak puas hati. Kalau bersikap tak nampak sehaluan dengan parti, parti berhak jalankan tugas sebagai pentadbir dengan berikan amaran dan tidak beri kemudahan kepada wakil rakyat berlandaskan akur janji. Seolah-olah bercerai tidak bersaksi, bercerai tidak bertalak. Apabila tak gambarkan sikap wakil rakyat kerajaan dan bersikap wakil rakyat pembangkang, Jailani berkata, gantung tak bertali, saya tak boleh terima. Kita ada akur janji, katanya pada sidang media di Kuala Lumpur hari ini. Pada 16 Julai lalu, Adun Rembia itu juga pengerusi Muafakat Nasional Melaka diumumkan menjadi ahli PAS selepas membuat permohonan pada 10 Jun tahun lalu sebelum diluluskan pada hari sama.
Mengumumkan perkara itu di Parlimen pada 16 Julai lalu, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan berkata, penyertaan Jailani dalam parti tersebut tidak akan menjejaskan kedudukan adun terbabit. Netizen pun mula mengagap. Setiausaha Agung PAS ni sejak bila pula dia jadi speaker dewan, kata mereka. Sejak bila pula Taqiyuddin ni jadi hakim, dapat menentukan yang benar, dapat menentukan yang salah. Dia sebenarnya tiada hak langsung menentukan salah atau betul, kerana beliau hanya kapasitinya sebagai Setiausaha Agung PAS, bukan Speaker Dewan Rakyat, bukan juga Speaker Dewan Undangan Negeri, jauh sekali Hakim Mahkamah Persekutuan. Jadi, dia hanya bercakap atas kapasiti parti beliau saja. Hal itu kerana, kata Taqiyuddin, Dewan Undangan Negeri Melaka belum lagi menguatkuasakan undang-undang anti lompat parti semasa Jailani menyertai PAS. Okey, tak apa. Kalau itu benar berlaku, seorang veteran UMNO dan pakar undang-undang mengatakan, tak apalah kalau mereka kata Jailani sudah menyertai PAS pada bulan Jun tahun lalu dan waktu itu undang-undang anti lompat parti belum dikuatkuasakan, mereka pun kenakan Jailani dengan satu dakwaan, iaitu menipu Speaker Dewan Rakyat, Dewan Undangan Negeri Melaka. Kerana kata mereka, kalau sejak itu beliau sudah menjadi ahli PAS, sepatutnya beliau sudah duduk di kerusi pembangkang sejak hari pertama beliau menjadi ahli PAS dan bukannya duduk di kerusi kerajaan. Tapi kenapa dia tidak maklumkan Speaker Dewan Undangan Negeri? Sepatutnya dia memaklumkan kekosongan tersebut dengan memaklumkan perpindahan tersebut secara serta-merta, dan bukannya hanya pada hari ini, waktu ini, bulan ini barulah memberitahu. Jadi itu satu perkara yang seakan-akan tidak jujur, dengan kata lain cuba untuk menipu dan mengelirukan Dewan Undangan Negeri Melaka. Abdul Rauf juga berkata, ekoran langkah diambil Jailani, UMNO Melaka juga akan mengemukakan tuntutan terhadapnya. Tindakan tersebut, katanya, selaras dengan ikrar ditandatangani Jailani sebelum dia menerima watika menjadi calon Barisan Nasional dalam pilihan raya negeri tahun 2021. Seorang individu yang akan dan telah menjadi wakil rakyat sudah tanda tangan aku janji dan terima apa juga syarat BN pada waktu itu, katanya. Ditanya mengenai kedudukan Muhammad Jailani sebagai adun Rembia selepas meninggalkan kerajaan, Abdul Rauf berkata, dia menyerahkan keputusan tersebut kepada Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka untuk menentukan perkara itu berdasarkan peruntukan perlembagaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.